Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Aiman bin Azizan. Nama matrik saya 16DJU19F1044 dan kawan saya Muhammad Amir Hazim bin Osman. Nama matriknya 16DJU19F1062. Kami daripada kelas DJU4C ingin membentangkan tentang subjek hidro. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang pengenalan hidro, iaitu ukur hidro merupakan sains dan teknologi pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang penting mengenai sifat-sifat dan rupa bentuk dasar laut, jisim tanah dan ciri-ciri dinamik air laut. So, bercerita tentang hidro ni semuanya berkaitan dengan laut. Ia termasuklah batimetri, geologi, geofizik, pasang surut, arus, ombak dan sifat-sifat fizikal air laut. Pada asasnya, carta hidrografi mengandungi maklumat berikut, iaitu kedalaman paramuka dasar laut dengan menitik beratkan kepada keselamatan pelayaran sempadan pantai termasuk topografi pantai, pelbagai bantuan pelayaran seperti buaya, rumah api dan sebagainya. Gambaran topografi dasar laut dan maklumat lain yang dapat membantu pelayaran. Secara amnya, ukur hidrografi boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu hidrografi pinggir pantai, iaitu coastal. Yang kedua iaitu hidrografi lepas pantai, iaitu offshore. Dan yang ketiga, hidrografi laut jauh, iaitu oceanic. Okey, hidrografi pinggir pantai iaitu coastal tadi, ia merupakan pengukuran hidro yang dilakukan di pesisiran pantai seperti melakukan kerja-kerja pembinaan jeti, pelabuhan, kerja-kerja struktur kejuruteraan, masalah hakisan pinggir pantai, penambakan pantai dan perubahan pasang surut air laut. Yang kedua iaitu hidrografi lepas pantai ataupun offshore. Okey, pengukuran jenis ini merupakan pengukuran yang dilakukan bagi kerja-kerja pengutipan data bagi kerja-kerja seperti pengurusan alam sekitar, pengurusan perikanan, pengurusan kehidupan dasar laut dan juga kerja-kerja pengutipan data hidrografi bagi menentukan kawasan pinggir pantai seperti continental shelf, kerja-kerja ukur hidrografi, kerja-kerja ukur hidrografi lain. Yang terlibat adalah penjelajahan dan kerja cari gali-galian dasar laut seperti minyak dan gas. Yang ketiga, hidrografi laut jauh, iaitu oceanic. Pengukuran jenis ini adalah seperti kerja-kerja pengumpulan data hidrografi bagi pemetaan dasar laut, kandungan dasar laut dan perubahan dasar laut semasa. Spesifikasi IHO untuk pengukuran hidrografi. Okey, standard IHO iaitu untuk standard IHO ni untuk pengukuran hidrografi disediakan, iaitu bertujuan untuk menyediakan panduan minimum yang boleh diterima dalam menjalankan ukur hidrografi. Panduan ini diwujudkan bagi memastikan kepadatan data dan kejituan pengukuran mencukupi bagi menjamin keselamatan pelayaran. Maklumat yang ada pada carta ini ada 9. Yang pertama, garisan pantai iaitu shoreline, iaitu sepadan daratan dan air, paras air tertinggi ataupun high water line biasanya digunakan. Yang kedua, depan pantai ataupun kawasan kering, iaitu foreshore and drying area, iaitu sepadan garis pantai dengan ketinggian di term carta. Ia bergantung kepada pasang surut, kelihatan semasa surut dan tenggelam semasa pasang. Yang ketiga, kedalaman dan ketinggian kering. Ketinggian paramuka kawasan pantai dan kawasan kering berasaskan datum carta. Yang keempat iaitu kontur kedalaman. Kontur kedalaman ni ialah garisan yang mempunyai kedalaman yang sama. Dan yang kelima, kualiti dasar laut. Tanda nama yang menggambarkan jenis dasar laut, misalnya L untuk lumpur, B untuk batu dan sebagainya. Yang keenam, bantuan pelayaran menunjukkan kawasan bahaya macam batu karang and then kapal karam. Itu semua tempat bahaya. Ada lagi rumah api, buaya keselamatan, laluan selamat dan sebagainya. Itu adalah bantuan pelayaran. Yang ketujuh, mercu tanda ataupun landmark.
Okey, untuk mercu tanda ataupun landmark tadi ni, tanda semula jadi atau buatan yang boleh kelihatan dari pantai dan boleh digunakan sebagai digunakan untuk mendapat jarak dan bearing seperti bangunan dan bukit. Dan yang ke-8, butiran maritim. Butiran buatan manusia yang penting atau berguna untuk pelayaran seperti jeti, pelabuhan, breakwater, jambatan, kabel dan dasar laut. Dan yang terakhir, topografi pantai dan daratan. Butiran-butiran semula jadi atau buatan manusia, garis kontur ketinggian, maklumat tidaklah sebanyak maklumat hidrografi. Kegunaan carta dan pelan hidrografi. Benda apa tu? Okey, kegunaan data hidrografi adalah seperti pandu arah pelayaran, kejuruteraan ataupun tambakan atau pengorekan tanah, pembinaan jeti dan jabatan, cari gali minyak, perikanan iaitu dalam untuk laluan bot dan mengesan ikan, pengawalan alam sekitar, kerja-kerja oceanografi seperti pergerakan sedimen, kajian geologi dan lain-lain, pemeliharaan pantai. Perancangan dalam ukur hidrografi. Okey, 3 langkah utama di dalam perancangan kerja ukur hidrografi ialah yang pertama, pelantikan projek, peninjauan, yang terakhir iaitu penyediaan peralatan. Okey, so kita tengok yang pertama iaitu pelantikan projek. Pelantikan projek ni ada 6. Yang pertama, 2 cara untuk mendapatkan projek hidrografi adalah melalui tender ataupun pelantikan terus. Yang kedua, jika berjaya, surat pelantikan akan dikeluarkan. Dan yang ketiga, pada peringkat ini hanya maklumat-maklumat utama sahaja yang diketahui, antaranya adalah lokasi kawasan kerja, sepadan kawasan kerja, skala pelan akhir, dan yang terakhir maklumat datum. Dan poin yang keempat iaitu maklumat ini membantu juruukur mendapatkan gambaran kasar tentang kerja hidrografi. Dan yang kelima, maklumat skala pelan akhir membantu juruukur menetapkan jarak sela antara garisan kedalaman. Dan yang terakhir, penentuan lokasi kedudukan stesen kawalan pantai boleh ditentukan terlebih dahulu. Okey, seterusnya kita pergi kepada peninjauan. Okey, peninjauan ni apa dia? Peninjauan sangat penting dan perlu dijalankan dengan teliti sebelum berlakunya kerja-kerja hidrografi. Peninjauan juga bertujuan mengkaji kawasan kerja ukur bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang boleh membantu projek berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, antara maklumat yang perlu semasa proses peninjauan iaitu sempadan kawasan kerja, anggaran kedalaman kerja, anggaran jenis dasar air seperti lumpur, pasir dan lain-lain, keadaan ombak, arus dan angin musim iaitu seperti musim tengkujuh ataupun musim panas, dan keadaan trafik laut. Yang tu pun kita kena ambil berat ataupun kita kena tahu seperti perjalanan bot-bot lah. Dan topografi daratan, berbukit ataupun landai kan. Jenis daratan, paya ke, batu ke, lokasi stesen kawalan ataupun lokasi tolok pasang surut, kadar sewa bot, pemilikan alatan penentu dudukan berdasarkan topografi daratan. Dan yang terakhir iaitu penyediaan peralatan. Okey, benda apa penyediaan peralatan tu? Okey, yang pertama, proses ini merupakan proses mengumpul, membeli, menyewa atau mendapatkan peralatan yang ingin digunakan. So kita kena tahu benda apa nak kena beli, kan? Dan yang kedua, membuat persediaan perkara-perkara yang berkaitan dengan logistik. So kita juga kena tahu peralatan yang penting, peralatan yang perlu guna dalam kita punya projek tu. Dan yang terakhir, antara langkah-langkah yang perlu diambil adalah menulis surat kebenaran atau memaklumkan kepada pihak yang berkepentingan seperti Jabatan Laut, Penghulu, Lembaga Pelabuhan dan lain-lain. Menyewa bot yang akan digunakan untuk kerja hidrografi. Membuat penyemakan terhadap alat-alat yang akan digunakan. Membeli plan-plan akui ataupun orang panggil PA daripada JUPEM untuk memulakan ukur kawalan. Mendapatkan maklumat-maklumat BM dan ketinggian daripada JUPEM. Menyediakan peralatan-peralatan seperti piket, paku, kayu, buku rekod dan buku rekod, alat tulis dan lain-lain lagi. Dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Amir Hazim. Okey, saya akan menerangkan bahagian B iaitu fenomena pasang surut.
Pasang surut adalah perubahan berkala naik dan turun paras permukaan air disebabkan perbezaan daya tarikan daripada pelbagai badan cakrawala, terutama bulan dan matahari ke atas permukaan bumi. Okey, jenis-jenis pasang surut terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, pasang surut separuh harian, berlaku 2 kali pasang dan 2 kali surut sehari dengan hanya perbezaan kecil pada paras tertinggi dan terendah. Yang kedua, pasang surut harian, berlaku sekali air pasang dan sekali air surut dalam sehari. Ia hanya berlaku di beberapa tempat, contohnya di Mexico, Laut Jawa, Vietnam dan China. Yang ketiga, pasang surut campuran. Paras air pasang dan surut mempunyai perbezaan ketara. Berlaku 2 kali pasang dan 2 kali surut sehari dan boleh bertukar menjadi jenis harian. Ia berlaku di semenanjung Malaysia dan beberapa tempat lain. Okey, datum pasang surut. Okey, aras laut min iaitu MSL, paras purata yang dicapai air laut dalam tempoh masa tertentu. Perubahan paras laut boleh berlaku kerana kesan jangka pendek seperti pencairan ais di kutub utara, meteorologi, ombak dan sebagainya. Tempoh cerapan dibuat antara 18 hingga 30 tahun. Paras purata pasang surut iaitu MTL, purata bagi ketinggian air pasang surut bagi tempoh yang singkat. Purata air pasang dan surut purnama, purata bagi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut berterutan dalam sehari bagi sepanjang tahun. Ia berlaku semasa bulan berada pada fasa penuh atau baru. Ia sekali dalam setiap 2 minggu. Nilai ini berubah dari tahun ke tahun mengikut kitaran 18.6 tahun. Purata air pasang dan surut anak. Purata 2 air pasang dan 2 air surut berterutan dalam tempoh 24 jam. Berlaku ketika bulan berada pada sukuan pertama dan akhir. Purata pasang dan surut tinggi, purata paras air tahunan tertinggi dan terendah dalam suatu tempoh. Air terendah astronomi iaitu LAT, paras terendah yang boleh diramal dalam keadaan normal dengan mengambil kira semua faktor astronomi. Ia diperolehi dengan membuat kajian pasang surut sekurang-kurangnya 19 tahun. Okey, untuk datum carta iaitu CD merupakan aras di mana kedalaman di atas kebanyakan carta nautika dilaraskan. Disebabkan LAT sukar untuk ditentukan, biasanya aras untuk datum carta didefinisikan sebagai satu aras di mana nilai ramalan pasang surut tidak akan jatuh di bawah CD melebihi 1 meter. Okey, di bawah ni contoh-contoh atau gambar rajah datum pasang surut ya. Okey, untuk kegunaan rekod pasang surut. Okey, rekod pasang surut mempunyai beberapa kepentingan seperti pergerakan kapal. Pengukuran pasang surut semasa real time adalah sangat penting bagi menunjukkan kedalaman semasa air terutama di kawasan jeti, dermaga dan juga laluan utama kapal. Penyediaan jadual ramalan pasang surut. Data cerapan pasang surut untuk tempoh tertentu diperlukan untuk meramal data pasang surut di masa hadapan. Di Malaysia, ramalan pasang surut dilakukan setahun ke hadapan oleh 2 agensi kerajaan iaitu JUPEM dan Jabatan Hidrografi Tentera Laut Diraja Malaysia. Data ramalan banyak digunakan di dalam kerja-kerja kejuruteraan. Menentukan garisan pinggir pantai dalam bidang persempadanan laut, sempadan perundangan yang sah adalah merujuk kepada aras tertentu pasang surut iaitu aras air rendah. Ini cuma dapat ditentukan melalui serapan pasang surut untuk tempoh tertentu. Okey, untuk ketepatan cerapan pasang surut pula. Ketepatan cerapan pasang surut sangat penting terutama dengan kepesatan perkembangan industri perkapalan yang mana kapal lebih besar dibina. Adalah penting mengetahui dengan tepat jumlah air semasa pelayaran. Ramalan yang tepat memerlukan data cerapan pasang surut yang tepat
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan cerapan pasang surut, kesan ombak dan arus, cuaca, pelatan yang kurang sempurna, kalibrasi alat yang tidak sempurna, kesalahan manusia. Beberapa langkah yang boleh memberikan ketepatan cerapan pasang surut adalah cerapan dibuat selama mungkin, iaitu 18.6 tahun. Kalibrasi alat dilakukan sekerap mungkin sering memeriksa data cerapan. Okey, bahagian C iaitu kaedah penentu kedalaman dan penentu kedudukan. Okey, untuk proses kerja hidrografi, 3 perkara utama yang perlu dijalankan semasa kerja ukur hidrografi ialah A. Kawalan daratan. Menyediakan stesen-stesen di daratan bagi kegunaan penentuan kedudukan bot dan datum tegak. Ia meliputi kawalan mendatar dan kawalan tegak. B. Penentuan kedudukan. Untuk mendapatkan kedudukan bot atau titik di mana kedalaman akan diambil, kaedah yang boleh digunakan pakai iaitu kaedah langsung, kaedah optik atau kaedah gelombang radio. C. Penentuan kedalaman. Boleh menggunakan kaedah langsung menggunakan tali atau dawai bersengat dan sesuai untuk kawasan terhad, tidak dalam dan tiada harus. Kaedah akustik menggunakan pemerun gema memberikan hasil lebih baik. Alat menghantar gelombang ke dasar laut dan menerima semula isyarat jarak kedalaman boleh diperolehi berdasarkan beza masa dan halaju bunyi dalam air. Kalibrasi perlu dibuat dan kedalaman direkodkan pada kertas cetak pemerun gema. Okey, contohnya untuk kawalan daratan ni, kawalan daratan digunakan dalam proses menyediakan stesen-stesen di daratan bagi kegunaan penentuan kedudukan bot dan juga datum tegak. Stesen-stesen kawalan daratan ini ditentukan dengan menggunakan teknik-teknik ukur asas seperti ukur jarak, bearing, sudut dan triangulasi. Okey, untuk kawalan daratan pula meliputi kawalan mendatar. Contohnya, kedudukan titik-titik kedalaman adalah berdasarkan kepada koordinat stesen-stesen kawalan di daratan. Untuk kawalan tegak pula, membuat beberapa tanda arah di sekitar kawasan kerja supaya boleh digunakan untuk mendirikan tiang atau tolak pasang surut. Okey, untuk B iaitu penentuan kedudukan. Okey, tujuan utama penentuan kedudukan adalah untuk mendapatkan kedudukan atau titik di mana penentuan kedalaman akan diambil. Menentukan kedudukan titik-titik ini perlulah tepat kerana jika kesalahan terjadi, ia akan menghasilkan titik kedalaman yang salah dan memberikan maklumat dasar laut yang tidak tepat. Penentuan kedudukan pada dasarnya boleh ditakrifkan sebagai titik persilangan antara dua garisan. Penentuan kedudukan ini adalah penting kerana di masa yang sama kedalaman titik akan diukur. Oleh itu, kedudukan kapal adalah kedudukan sebenar berbanding dengan kawalan daratan yang dirujuk. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan kapal adalah melalui kaedah langsung, optik, gelombang radio. Okey, untuk penentuan kedalaman pula, penentuan kedalaman adalah merupakan matlamat utama kerja ukur hidrografi. Ia perlu dijalankan beberapa tepat kerana jika ada kesalahan berlaku, ia akan menghasilkan titik kedalaman yang salah. Terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan kedalaman iaitu dengan menggunakan kaedah langsung, kaedah gelombang akustik. Kaedah langsung adalah cara yang paling mudah digunakan. Tetapi ia hanya sesuai untuk kawasan yang terhad seperti kawasan yang tidak dalam dan tidak kuat arusnya serta kos pelatan yang rendah. Okey, kaedah akustik menggunakan alatan yang dinamakan pemerun gema. Pada amnya, alat ini mengukur jarak dengan cara mencatatkan beza masa penghantaran gelombang ke dasar laut dan masa penerimaan semua setelah mengalami proses pembalikan. Okey, di bawah ni kita boleh tengok imej kaedah gelombang akustik. Okey, last sekali kesimpulan. Okey, dari hasil permhatian kami tentang hidrografi ialah
Dengan adanya manfaat teknologi hidrografi mempermudahkan manusia untuk mengetahui pemetaan bawah laut dengan menggunakan peta elektronik. Yang kedua, mengetahui alat-alat yang digunakan untuk survey hidrografi. Okey, sekian, terima kasih.